Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Alhamdulillah, bersyukur kita hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang amat mulia ini masih lagi Allah Ta'ala memilih kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan seterusnya rahmat kepada kita yang lebih besar dan juga mengekalkan kita di dalam seorang yang menuntut ilmu dan mendengar dan juga yang mengajar ilmu agama, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan nikmat ini dan berkekalan hingga kita ditemukan dengannya, insya-Allah. Kita akan menyambung kembali kuliah kitab Irsyadul Ubbad ni, insya-Allah. Pada malam ni kita akan teruskan daripada perkataan yang lalu berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah saya sebut baru ni. Kita nak kenal seorang tu dengan cara dia, dengan rupa dia. Dengan Allah Ta'ala ni bukan kita kenal dengan rupa, dengan zat, dak. Kita kenal dengan sifat-sifat dia. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan bahawasanya Allah Ta'ala itu maha suci daripada zaman tu masa, dan makan tu tempat, yakni tiada lalu atasnya Allah oleh masa dan tiada ditentukan dengan suatu tempat, seperti barang yang diiktikadkan, seperti barang yang diiktikad oleh orang yang jahil dan yang sesat, bahawasanya Allah Ta'ala itu di dalam fuad, yakni hati kita. Ini salah satu daripada ciri-ciri ataupun sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang wajib kita kenali supaya kita tak tergolong dalam golongan orang-orang yang sesat. Dia kata, dan bahawasanya Allah Ta'ala itu maha suci daripada zaman tu masa. Dia ambil bahasa Arab. Zaman maksudnya masa. Dan makan, makan tu bukan makan nasi tu. Makan sini maksudnya makan, dalam bahasa Arab dia panggil makanun, maksudnya tempat. Allah Ta'ala tidak dilalui oleh masa dan tidak dilalui oleh tempat. Kita ada masa, sekarang, masa yang telah lepas, masa yang lagi akan datang. Kita lalu dengan masa ni. Tu masa lepas dah, masa sekarang, masa lagi akan datang. Ada pun Allah Ta'ala tidak dilalui oleh masa. Tapi Allah Ta'ala bukan muda, bukan tua. Kita dah dulu budak, kanak-kanak, sekarang dah besar. Akan datang kita akan jadi orang tua belaka. Gitu. Kita dilalui oleh masa, sedangkan Allah Ta'ala tidak dilalui oleh masa. Sebab Allah Ta'ala ni bukan makhluk. Dia lain dengan kita makhluk ni. Dan makan, yakni tempat. Apa maksud tempat? Allah Ta'ala tidak bertempat. Orang kata Tuhan tu duduk langit. Orang kata Tuhan tu duduk di arash. Orang kata Tuhan tu duduk di atas. Itu semua adalah i'tiqad, pegangan-pegangan yang salah. Sebab Allah Ta'ala ni bukan makhluk macam kita, duduk atas, duduk bawah, duduk tepi, duduk kiri, kanan, tak. Orang kata Nabi SAW Isra' naik ke langit, jumpa Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha. Takkah Allah Ta'ala duduk atas? Itu bukan nak melambangkan Allah Ta'ala duduk di situ. Itu nak menunjukkan Allah Ta'ala tu duduk di tempat. Allah Ta'ala bangkitkan Nabi ataupun jemput Nabi SAW, nak tunjukkan kepada Nabi di tempat yang terhormat. Boleh je Allah Ta'ala, boleh je Nabi SAW jumpa Allah Ta'ala di atas muka bumi, tapi tak layak. Sebabnya atas dunia ni tempat yang hina, tempat yang bukan tempat yang mulia. Boleh je Allah Ta'ala nak memperlihatkan kepada Nabi SAW akan zat dia di atas dunia ni, boleh. Tapi dunia ni bukan tempat yang layak, tempat yang hina. Habis Allah Ta'ala angkat Nabi, pergi ke tempat yang tinggi, tempat yang mulia, nak menunjukkan Allah Ta'ala ni. Nak tengok nak tengok zat Allah Ta'ala ni, kita nak tengok benda yang molek. Takkan kita nak tengok dalam tempat yang hina. Habis tu kita orang masuk Quran dalam jamban tak sesuai, bahkan haram.
kita buat masuk ayat-ayat Quran dalam bilik air, dalam tandas. Haram kita masukkan ke dalam bilik air bersama-sama berserta dengan apa yang tertulis dengan nama Allah, nama Nabi-Nabi, para Nabi, nama para malaikat, Ismul A'zam. Haram. Sebab benda, sebab tak layak kita bawa benda-benda yang mulia, yang dihormati ke tempat yang hina. Demikian juga Allah Ta'ala, dia tak memperlihatkan, dia tak menzahirkan zat daripada Nabi SAW di atas dunia ni. Sebab atas dunia ni, bumi ni tempat yang tak layak dengan zat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Tak layak. Tapi Allah Ta'ala bukan bermaksud Allah Ta'ala tu duduk di atas. Tengok sini dia kata, dan Allah Ta'ala juga tidak dilalui oleh makan, yakni tiada dilalui atasnya oleh masa, dan tiada ditentukan dengan suatu tempat. Tak. Allah Ta'ala tak makan ke zaman, tak makan ke masa. Allah Ta'ala tidak bertempat. Bukan atas, bukan bawah, tak. Dia bukan macam makhluk, macam sebagaimana yang kita fikir, duduk atas, duduk bawah, macam kita fikir makhluk ada. Allah Ta'ala bukan macam tu. Seperti ni dia buat perumpamaan ataupun contoh, seperti barang yang i'tiqad, pegangan, yang diiktikadkan, yang dipegangkan oleh orang yang jahil. Orang yang jahil maksudnya orang tak berilmu, orang yang tak belajar, tak mengaji kitab. Dia akan beriktikad Allah Ta'ala tu di atas. Tu. Lebih-lebih lagi sekarang ni ramai sangat orang-orang yang menyelewengkan. Dia kata Tuhan tu duduk atas arah. Ni dalil Al-Quran. Allah Ta'ala tu duduk atas langit. Ni dalil. Dalil hadis jariah. Dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya seorang jariah, hamba perempuan, di mana Allah? Hamba perempuan tu kata di atas. Dia ambil dalil, sedangkan ulama-ulama dah bahas dah belakang. Dia ambil zahir ayat, tapi dia kata kaum mutasyabihah. Kaum yang mengambil ayat-ayat yang kesamaran itu sebagai dalil mereka. Jadi orang jahil mudah terpesong, mudah terpengaruh. Tapi itu kita kena belajar. Kita kena ada ilmu untuk menolakkan fahaman-fahaman yang sesat ni. Dan yang sesat, macam itulah juga i'tiqad orang yang jahil dan i'tiqad orang yang sesat. Dia i'tiqad macam mana? Sebahagiannya bahawasanya Allah Ta'ala itu di dalam fuad kita. Bahawasanya Allah Ta'ala itu di dalam fuad. Fuad tu hati. Bukan nama orang. Fuadun maksudnya hati. Hati ni dia baik nama, qalbun, fuad. Bila buat sir. Jadi salah satu nama hatinya fuad. Fuad tu hati. Seperti orang yang mengiktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala tu di dalam hati kita. Sebagaimana orang yang terpengaruh dengan ajaran sesat. Ilmu isi orang panggil. Tuhan tu duduk dalam diri kita. Tuhan tu duduk dalam hati kita ni. Tuhan tu ada dalam ni. Kalau tu dia kata, last sekali dia kata, kita ni lah Tuhan. Last sekali macam tu. Ni fahaman yang boleh menyesatkan. Sebab itu kita kena belajar. Allah Ta'ala tu tidak bertempat, bukan ada di atas bumi, bukan ada di atas langit. Bukan ada di dalam diri kita, bukan ada tepi kita. Allah Ta'ala tu ada, tapi dia tidak bertempat. Tak dikhususkan mana-mana duduk. Allah Ta'ala tu tidak dikhususkan mana-mana sebab dia tak bertempat. Allah bila makan wala zaman. Allah tidak ada tempat, tidak ada masa. Tak dilalui oleh masa. Sebab Tuhan ni bukannya makhluk macam kita, ada tempat, ada duduk, ada berdiri, ada berjalan, ada atas, ada bawah, tak. Maha suci Allah Ta'ala daripada demikian itu yang tersebut. Maha suci Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukannya jenis macam tu. Bukannya ada sifat-sifat macam tu, macam makhluk, sifat makhluk gitu, tak. Dan maha suci daripada menyerupai bagi akwan. Akwan tu makhluk. Dan maha suci Allah Ta'ala daripada menyerupai bagi akwan. Jamak daripada kaun. Maksudnya kaun ni makhluk. Benda yang selain daripada Allah Ta'ala, langit, bumi, manusia, haiwan, binatang,
langit, bukit, bukau, tasik, semua tu. Jadi Allah Ta'ala tak sama macam makhluk ni maksudnya. Kita ada kiri, kiri, ada kanan, ada depan, ada belakang, ada atas, ada bawah. Kita ada jihad, dia panggil. Ada pihak kiri, kanan, depan, jihad yang 6 maksudnya pihak yang 6. Allah Ta'ala tidak ada. Allah Ta'ala tidak ada kiri, kanan, depan. Sebab dia bukan berjising, bukan berjirim, bukan bertokor, bukan berjasad macam kita. Tak. Lepas tu macam mana Tuhan? Macam tu lah. Lagu mana Tuhan? Lagu tu lah. Tu. Jadi orang yang tak kenal Tuhan, orang yang tak kenal Tuhan rupa macam mana, itulah dia kenal Tuhan. Tu. Kalau orang kenal Tuhan, dia kata Tuhan ni rupa gini. Dia duduk atas, duduk bawah. Tu orang tak kenal Tuhan tu. Tu. Orang tak kenal rupa Tuhan, itulah dia orang kenal Tuhan. Tu. Kalau orang yang kenal, dia kata aku jumpa Allah Ta'ala tu, muka dia gini-gini, dia ada kepala, ada kaki, ada tangan. Tu bukan kenal Tuhan lah tu. Sesat dia panggil. Sebabnya Maha Suci Allah daripada menyerupai bagi makhluk, bagi akuan. Tiada meliputi dengan dia Allah oleh segala pihak. Tu kata. Pihak ni mana kata dia arah. Pihak yang 6. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Allah tak ada. Sebab dia bukan benda bertongkol, bukan benda yang berjising, bukan benda yang bertubuh badan. Tidak. Dan tiada mendatangkan dia Allah segala yang baharu. Dan tiada mendatangkan dia Allah segala yang baharu. Bersamaan ia Allah atas arash, atas wajah yang difirmankannya. Tak. Tu. Orang kata Tuhan tu duduk. Istawa 'alal arsh. Duduk atas arash. Istiwa di atas arash. Tu. Allah Ta'ala ada wajah. Wa yabqa wajhu rabbika. Wajhu tu muka. Oh Tuhan ada muka. Tu. Tuhan sebut tu dalam Quran. Sampai tu kita kena rujuk ulama. Apa maksud wajah situ? Maksud wajah situ bermaksud ialah zat dia. Tu. Zat dia. Apa maksud istawa 'alal arsh? Istawa maksud kata istaula, memerintah. Kekuasaan dia. Tu. Dan atas makna yang dikehendakinya Allah akan dia makna akan sebagai bersamaan yang berpatutan dengan kebesarannya dan ketinggian kepujiannya dan kebesarannya. Jadi kita tak boleh nak terjemah Al-Quran ikut bahasa semata-mata. Sebab dalam bahasa Arab ni dia ada isti'arah. Kalau mengaji ilmu bayan juga dia ada isti'arah, kata-kata pinjaman. Tu. Macam kita kata cukur kepala. Padahal kita cukur rambut. Tu. Maksudnya cukur rambut yang di atas kepala. Tu. Macam kita kata hujan menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Maksudnya hujan tu penyebab kepada hidupnya tumbuh-tumbuhan. Bukan dia yang menghidupkan, Allah Ta'ala yang menghidupkan. Itu dipanggil dalam bahasa Arab dia ada isti'arah. Kata-kata pinjaman. Yang kadang-kadang tu kalau kita tak belajar ilmu isti'arah ni, ilmu bayan ni, dia akan menjadikan seseorang itu sesat. Sebab itu kita nak tafsir Quran sendiri pandai-pandai ikut kepala kita jangan. Tu. Aku pandai bahasa Arab lah. Tak pandai bahasa Arab saja, dia kena ada bahasa daripada segi lughah. Ilmu bahasa Arab ada dua belah pula. Tu. Bukan bahasa lughah saja. Ilmu lughah tu salah satu. Dia ada lagi ilmu bayan, badi', ma'ani, nahwu, sarah dia. Semua tu dua belah mereka. Jadi orang nak reti Al-Quran dengan cara aku belajar bahasa Arab, aku duduk negara Arab, aku boleh terjemah ikut kepala aku sendiri ke? Tak boleh. Dia kena ada ilmu yang berkaitan dengan tafsir. Tafsir Al-Quran. Dalam kita nak belajar ilmu hadis, kena ada pula ilmu usul hadis, mustalah hadis. Demikian. Kita nak belajar ilmu fiqh, kena ada ilmu usul fiqh.
Jadi semua tu ilmu-ilmu tu bukan itu ikut pandai-pandai kita. Kita kena ada asas-asas yang banyak, yang mendalam untuk kita memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama-ulama dah susun dah. Kita ikut je apa ulama bagi tahu ni. Dan kita nak pandai-pandai nak ijtihad sendiri, nak buat sendiri. Nak ikut panduan kita sendiri tak boleh. Kita ikut ulama ada. Sebab kita nak ikut Al-Quran dan hadis, ikut kita nak ijtihad sendiri, ilmu kita tak cukup sebenarnya. Ulama dulu belajar bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Nak mendalami ilmu, kita baru belajar 5 tahun. Rasa alim lah. Kita baru belajar 10 tahun. Berasa alim lah, lama dah aku belajar 10 tahun. Tak padang lagi sebenarnya. Betul kita kena ikut ulama-ulama. Ulama dah buatlah kitab. Kitab tafsir. Kitab-kitab hadis. Kita baca. Tapi kan dengan berguru lah. Dengan cara berguru. Dia kata dan atas makna yang dikehendaki akan sebagai bersamaan yang berpatutan dengan kebesaran dan ketinggian dan kepujian dan kebesarannya. Maksudnya apa yang Allah Ta'ala sebut-sebut dalam Al-Quran tu, dalam firman ni, dia ada makna-makna yang tersirat, makna-makna yang tersendiri, yang hanya orang yang memahami, orang yang belajar betul-betul ilmu bahasa Arab ni saja dia akan memahami. Apakah yang Allah Ta'ala kehendaki? Adakah masuk muka situ muka sungguh? Adakah masuk tangan situ tangan sungguh? Adakah masuk datang Tuhan tu datang sungguh? Kita kena belajar banyak lagi. Salah satunya kita kena belajar ilmu usuluddin ni, ilmu tauhid ni, untuk tidak menyelewengkan fahaman kita. Dan bahawasanya ia Allah yang hampir daripada tiap-tiap yang maujud yang ada. Allah Ta'ala dekat dengan kita. Setiap benda yang ada Allah Ta'ala hampir. Fa inni qarib. Allah Ta'ala kata, maka bahawa sesungguhnya aku ni hampir dengan hamba-hamba ku. Tapi tu Tuhan terus suruh kita berdoa. Tu. Allah Ta'ala dekat dengan kita, dia dengar. Kita bisik boleh dengar. Tak usahkah kita bisik. Pada dalam hati kita terdetik boleh dengar. Setiap apa yang maujud Allah Ta'ala dengar. Dengan sifat sami' dia. Walaupun benda tu tak bersuara sekalipun, Tuhan tetap dengar seakan benda tu ada. Dia macam itu, bukan macam kita. Kita hanya mendengar benda yang mempunyai suara. Kita hanya mendengar melalui telinga. Benda yang bersuara. Adapun Allah Ta'ala, dia akan mendengar setiap apa yang maujud, setiap apa yang ada. Benda yang tak ada, dia tak dengar lah. Benda tak ada. Benda yang ada, semua dia dengar. Hati kita terdetik. Apa lagi? Batu, walaupun tak bunyi benda satu, dia dengar. Jadi setiap benda yang maujud Allah Ta'ala dengar. Allah Ta'ala kata, fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Maka sesungguhnya aku ni hampir sangat-sangat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan menerima. Akan menerima setiap orang yang berdoa kepada aku. Apabila seorang hamba tu berdoa, aku akan terima. Cuma kita kena doa tu kena ada adab lah. Kena cukup syarat dia, insya-Allah Allah Ta'ala terima. Nak kata Allah Ta'ala tu dekat je dengan kita. Dan ia Allah terlebih hampir kepada manusia daripada urat lehernya. Urat leher ni dekatlah dengan kita ni, urat leher. Bila kita berteriak, jerit kan, nampak urat-urat ni timbul. Dekatlah nak katanya urat ni dengan diri kita. Allah Ta'ala lebih dekat lagi dia daripada kita. Allah Ta'ala lebih dekat lagi kepada kita daripada urat yang duduk di tekak kita ni. Nak katanya hampir sangat Tuhan dengan kita. Tu bertempat lah tu, bukan bertempat. Maksud nak katanya Allah Ta'ala dekat dengan kita. Walaupun kita duduk di mana-mana sekalipun, Allah Ta'ala ada dengan kita. Bukan kita seorang, hamba-hamba lain pun. Dalam satu masa semuanya dekat dengan Allah Ta'ala. Artinya hampir dengan ilmunya Allah.
bukan hampir zatnya Allah, sebab Allah Ta'ala tak bertempat. Hampir dengan ilmunya Allah, kata hampir dengan bukan ilmu, bukan tak ada. Arti Allah Ta'ala tu hampir kepada manusia, lebih hampir daripada orang leher. Maksudnya hampir dengan ilmunya, bukan tak ada. Hampir dengan ilmu, maksudnya Allah Ta'ala dia tahu kita duduk mana. Maksudnya kita ni, seolah-olah kita ni di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa sahaja kita buat, apa sahaja yang terletak dalam hati kita, Allah Ta'ala tahu belaka, dalam ilmu dia belaka. Tu. Dalam kontrol dia belaka, dalam CCTV dia belaka. Benda yang kita buat. Tu. Nak kata kita ni duduk dalam bilik air ke, duduk dalam bilik ke, kunci gelap, tak ada siapa nampak, tapi Tuhan nampak. Kita menyorok di balik dinding, selimut pula dengan kain, tak ada siapa nampak ke? Ada Allah Ta'ala. Dia nampak walaupun kita duduk di mana sahaja. Yang ni Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat, walaupun benda tu tersembunyi. Bukan hampir zatnya Allah. Allah Ta'ala tu bukan sebab dia tidak ada berjisim, bukan duduk dekat dengan kita macam kawan kita. Tak. Maksudnya ilmu pengetahuan dia dekat dengan kita. Dia tahu apa yang kita buat. Suci Allah Ta'ala daripada demikian itu. Demikian kata hampir zatnya. Zat dia dia bukan maksud hampir dengan zat, hampir ilmu dia, pengetahuan dia dekat dengan kita. Dan bahawasanya ia Allah yang hidup, lagi yang mendirikan 7 petala langit dan bumi. Lagi sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi ialah dia Tuhan yang maha hidup. Hidup Allah Ta'ala sifat dengan sifat hayat, bukan hidup dengan nyawa. Macam kita kan, kita hidup dengan sebab ada roh. Kita hidup sebab kita makan, minum, ada udara, boleh hirup udara. Tu. Ada nyawa. Allah Ta'ala bukannya hidup dengan udara, bukan hidup dengan roh, bukan hidup dengan nyawa. Tak. Allah Ta'ala hidup dengan sifat hayat dia. Macam mana sifat hayat? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Kita hidup dengan sebab ada roh. Kalau roh keluar, matilah kita. Allah Ta'ala bukan macam tu, sebab dia bukan macam makhluk. Lagi yang mendirikan 7 petala langit dan bumi. Dialah yang buat, yang menjadi, yang menciptakan, yang mendirikan langit, bumi. Kalau kita tengok sekarang ni, bukan langit bumi ni tercipta sendiri. Bukan jadi semula jadi, maksudnya jadi sendiri ke? Tak. Bukan jadi sendiri, tak. Ta'ala ada pencipta dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asalnya langit bumi ni tak ada pun, kosong. Asal alam ni zero, tak ada benda-benda pun. Tapi Allah Ta'ala cipta langit, bumi, bintang, galaksi, semua sekali tu. Barulah dia ada. Tiada mengambil akan dia Allah oleh mengantuk. Allah Ta'ala tak pernah mengantuk. La ya'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak diambil Allah Ta'ala oleh mengantuk dan tidur. Allah Ta'ala tak pernah mengantuk. Kita jangan tak tidur sehari kat mata merah lah. Mata cekong lah. Orang panggil cekong tu maksudnya macam lebang mata. Tak tidur kat. Mengantuk tak boleh kira, letih. Tapi Tuhan tak tidur pun tak ada benda masalah dia. Tak ada masalah tak tidur, tak mengantuk pun. Sebab mengantuk tidur ni adalah sifat makhluk. Dia adik-beradik dengan sifat mati. Tuhan tak ada sifat tu. Dan tiada tidur, mengantuk pun tak tidur pun tak pernah. Sebabnya mengantuk tidur ni sifat yang lemah. Sifat makhluk yang lemah. Ialah Allah yang mengeluarkan 7 petala langit dan bumi daripada adam kepada wujud dengan tiada banding. Ialah Allah yang mengeluarkan 7 petala langit. Hak langit kita tengok ni bukan sekeping je. Dia ada 7 lapis. Lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, keempat, sampai 7 lapis. Siapa dia buat? Kita tengok tu. Langit pertama ni besar dah nak. Tu. Macam tu lah juga langit kedua, ketiga, keempat.
7 lapis duduk atas kepala kita. Siapa dia yang buat tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga bumi ni. Kalau kita duduk jijak ni, kalau kita duduk pijak ni, ya. Siapa dia duduk buat? Allah Subhanahu Wa Taala. Mengeluarkan daripada Adam, daripada tiada, daripada tak ada kepada wujud, kepada ada. Asalnya tak ada bumi ni. Kalau kita pijak ni sekarang, bumi ni dulu tak ada. Langit kalau kita tengok atas ni, 7 lapis ni, 1 2, kalau kita nampak lah, dia ada lagi 6 lapis atas tu. Kalau langit kalau kita tengok ni, dulunya tak ada. Siapa dia buat? Ada Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya tak ada, dia buat, dia ciptakan jadi ada. Mengeluarkan tadi dengan tiada banding, tiada sebanding. Maksudnya tidak ada, dia tiru orang tak. Macam kita nak nak reka apa? Nak cipta kursi, kena tengok dulu contoh kursi ni macam mana? Meja macam mana? Orang tukang buat rumah tu. Pattern macam mana? Kena ada pattern dulu. Kena ada contoh dulu, kena ada plan dulu. Tuhan dia buat sesuatu dengan tidak ada pelan-pelan. Tidak ada sebanding, tidak ada contoh. Dia buat dengan kekuasaan dia, dengan kudrah dia. Kita nak buat sesuatu kena ada banding dulu kena ada contoh dulu. Allah Ta'ala ada. Macam itulah dia buat langit dan bumi dengan tiada banding, tiada contoh. Dan apabila menghukumkan sesuatu pekerjaan, maka sungguhnya berfirmanlah ia Allah, baginya sesuatu jadi olehmu, maka jadilah ia. Dan apabila menghukumkan Tuhan, jadi menghukumkan oleh Allah SWT suatu pekerjaan, maksudnya bila Allah Ta'ala nak buat satu perkara, suatu benda, satu peristiwa, sesuatu isu, maka sungguhnya berfirmanlah ia Allah, baginya sesuatu tu jadi. Allah nak cipta manusia, Allah Ta'ala kata kun, jadilah. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kita baca surah Yasin tiap malam Jumaat kan. Apabila Allah Ta'ala nak mengkehendaki akan sesuatu, dia akan berkata benda kun saja, jadilah sesuatu tu. Fayakun, maka jadilah ia. Allah Ta'ala nak suruh turunkan hujan, kun, turun hujan. Allah Ta'ala nak ciptakan nak tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kun, tumbuhlah dia. Allah Ta'ala nak jadikan kemarau, kun, kemaraulah ia. Setiap apa Allah Ta'ala nak jadikan, nak ciptakan, nak buatkan satu perkara atau urusan, padan Allah Ta'ala sebut kun saja. Kita nak buat sesuatu tu kena cari dulu barang-barang, bahan-bahan dia. Nak buat rumah, dia ada kayu, kena cari kayu, kena cari paku, kena cari macam-macam dulu. Tuhan tak perlu benda tu. Dia pada sebut kun je, jadi. Jadilah apa yang dia nak tadi, kehendak dia. Nak kata Allah ni, dia buat satu perkara dengan sifat iradah dia. Habis tu kita belajar sifat 20, iradah, kemudian kudrah, kemudian iradah. Maksudnya nak ada kudrah tu, dia ada iradah dulu, kehendak dulu, barulah dia ciptakan sesuatu dengan sifat kudrah dia. Ialah Allah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu, dan ialah Allah atas tiap-tiap sesuatu itu diserah kepadanya Allah. Dia yang jadikan setiap satu makhluk kita, haiwan, langit, bumi semua ni. Dan juga Allah Ta'ala lah tiap-tiap sesuatu itu diserah kepadanya Allah. Setiap urusan kita ni Allah Ta'ala belaka kontrol. Hatta kita nak kenyit mata, nak bergerak jari, nak melangkah, atau nafas dia keluar masuk ni pun adalah dikontrol oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Ta'ala kata stop, Allah Ta'ala kata berhenti, maka berhentilah nyawa kita. Allah Ta'ala kata berhenti, jamlah mata kita, tak boleh nak berkelip-kelip dah. Macam kena stroke tak boleh nak berkelip, tak boleh nak gerak tangan orang lumpuh, kaki tak boleh nak bergerak.
Tu bila Allah Ta'ala kata stop lah dia. Berhentilah dia. Tu. Nak katanya kita ni semua dikontrol di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahawasanya ia Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu amat kuasa. Dia boleh buat apa saja yang dia nak. Di atas tiap-tiap suatu tu Allah Ta'ala ni maha kuasa. Benda yang dia nak, dia boleh buat belaka. Tidak ada yang boleh menghalang dia. Walaupun seluruh manusia, jin, makhluk halang Tuhan, nak halang Tuhan ciptakan benda ni, tak boleh. Sebab dia maha kuasa. Dan dengan tiap-tiap suatu amat mengetahui. Dia tahu belaka. Benda yang kita buat, benda yang kita terdetik dalam hati kita, terlintas dalam hati kita, dia tahu belaka. Senyata telah meliputi dengan tiap-tiap suatu ilmunya. Ilmu dia tahu belaka. Tak payah nak sembunyilah. Tak payah nak tutup lah. Allah Ta'ala tahu belaka. Dan ia Allah terlebih menghinggakan tiap-tiap suatu bilangannya. Dan ia Allah terlebih menghinggakan tiap-tiap suatu bilangannya. Maksudnya Allah Ta'ala ni, dia tahu, dia boleh hitung. Dia boleh kira benda dia. Hak dia nak hitung. Macam kita kan, kita hitung setakat mana kita mampu ya. Boleh tak kita hitung? Kita hitung kita hitung pasir di pantai, tak boleh. Boleh tak kita hitung titisan air hujan? Tak terhitung sebab banyak sangat. Ada pun Allah SWT dia boleh hitung dah ke benda hak dia. Benda hak dia nak hitung. Benda hak dia nak kira. Dan tiada hilang dan tiada lenyap daripada ilmu Tuhan engkau. Dan tiada lenyap dan tiada hilang. Dan tiada hilang dan tiada lenyap daripada ilmu Tuhan engkau, ya Muhammad, suatu misqal zarrah, yakni seberat semut yang kecil di dalam bumi. Maksudnya Allah Ta'ala dia tidak dilenyapkan, tidak hilang daripada pengetahuan. Maksudnya tidak hilang daripada radar pengetahuan Allah Ta'ala, walaupun benda yang kecil. Kita benda kecil-kecil tak tahu dah benda hak gerak dalam kapek-kapek ni. Benda hak gerak atas bumi ni, benda dalam lubang, dalam tanah, tak tahu benda dah kita kan. Kita tengok zahir je. Ada pun Allah Subhanahu Ta'ala hatta seberat, hatta semut hak duduk dalam sarang dia pun Tuhan tahu. Tak lepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Ta'ala. Hatta walaupun semut tu adalah semut halus duduk dalam lubang dia, dalam tanah hak gelap pula. Tu. Dia tengah buat benda, tengah cari makan ke, tengah tidur ke, tengah berehat, Tuhan tahu. Kita tak ambil cakna dah benda macam tu. Nak kata Allah Ta'ala walaupun benda yang kecil sekecil-kecilnya, dia tahu belaka. Tu. Yang ni seberat semut yang kecil di dalam bumi pun dia tahu. Dan tiada di dalam langit, walaupun benda hak duduk dalam langit pun dia tahu belaka. Sekecil-kecil benda. Mengetahuilah ia Allah akan barang yang bergerak-gerak di dalam bumi. Benda hak bergerak dalam bumi ni. Tu binatang ke, ulat ke, cacing ke. Benda hak ada dalam bumi bergerak, dia tahu belaka. Dan barang yang keluar daripadanya bumi. Benda hak keluar daripada bumi tu, tumbuhan ke, benda hak keluar air ke daripada bumi, Tuhan tahu belaka. Dan barang yang turun daripada langit, dan barang yang naik kepadanya langit. Benda hak turun daripada langit, air hujan, rezeki, benda hak naik ke langit, uap benda, semua Allah Ta'ala tahu belaka. Tak lepas daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Semua dalam radar, di dalam penguasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah ciri-ciri sifat yang Allah Ta'ala yang wajib kita beriman dengan ni. Banyak lagi sifat-sifat ini adalah sebahagian saja yang diberitahu oleh musannif. Kalau kita nak secara detail, kita kena baca sifat 20 lah. Ini dia bagi tahu secara umum saja. Sebab apa dia beritahu sifat-sifat ni? Supaya kita bila kita kenal Tuhan melalui sifat-sifat ini, kita mula rasa gerung. Kita nak buat maksiat, kita nak buat dosa tempat yang gelap, kita nak buat dosa di tempat yang tersembunyi. Kita ingat Tuhan tengok ni. Tuhan tahu ni. Tu. Kita nak dengki kat orang, nak iri hati kat orang.
Tu nak kata kat orang dalam hati kita pun kita takut. Sebab tak tahu benda kita kata dalam hati kita kat orang. Nak hina orang tu, nak pelekeh orang tu dengan hati kita, Allah Ta'ala tahu. Sebab itu bila kita tahu sifat-sifat Allah Ta'ala, kita semakin rasa gerung kepada Allah Ta'ala, semakin kita rasa malu kepada Allah Ta'ala, semakin kita menjauhkan daripada perbuatan-perbuatan dosa, sama ada dosa yang zahir ataupun dosa yang batin, dosa yang bangsa hati. Sebab itulah perlu sangat kita belajar ilmu tauhid ni supaya kita kenal Tuhan. Siapa dia Tuhan kita? Bila kita kenal Tuhan, barulah kita rasa gerung, takut, rasa sayang, rasa cinta. Mula kita rasa perintah-perintah Allah Ta'ala tu bukan benda-benda yang mainan saja dak. Allah Ta'ala suruh kita semayang, kita pun dulu kita semayang sebab mak ayah kita suruh. Kalau mak ayah kita tak ada, kita tak semayang pun. Sekarang kita dah tahu Tuhan yang suruh. Kita tak semayang, Tuhan tengok, Tuhan perhati kita. Betul, kita mula rasa takut, mula rasa bimbang, mula rasa gerung. Setiap perintah Allah Ta'ala kita ambil berat, ambil cakna, ambil peduli. Dulu tak. Habis tu ni lah kelebihan-kelebihan kita belajar ilmu tauhid, supaya kita mengenali Allah SWT melalui sifat-sifat dia tu. Semakin kita beriman, semakin kukuh iman kita, semakin akidah kita kejat kemah. Kalau orang kata benda-benda yang menggoyangkan iman kita, kita boleh tahan. Kita boleh kukuhkan akidah kita. Ini antara perkara penting yang sebab kita belajar ilmu tauhid, ilmu akidah, insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung kembali sesi kuliah kita, pengajian kita yang tak ada apa arah pada esok hari, insya-Allah. Saya jadi sekat tu dulu. Allah Subhanahu wa taala alam. Ada sama kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.